Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton. Saya Muhammad Afiq Muhammad bin Ahmad Rizwan dari kelas 2 Alpha ingin membentangkan sebuah asesmen yang diberikan oleh Cikgu Aris Fazilah yang bertajuk Fenomena di Malaysia yang menyebabkan iklim dan cuaca berubah disebabkan oleh kegiatan manusia. Sebenarnya terdapat banyak fenomena di Malaysia, namun di sini saya akan menekankan hanya dua sahaja fenomena, iaitu mana boleh bagi tahu? Kena nak tengok sampai habis. Mari kita mulakan dengan fenomena yang pertama, iaitu hujan asid. Hujan asid ialah hujan yang mengandungi kandungan asid lemah dengan nilai pH kurang daripada 5.6. Hujan asid biasanya berlaku di kawasan yang tercemar dengan teruk. Apa yang menyebabkan kawasan tersebut tercemar sebenarnya? Pastinya disebabkan oleh kegiatan manusia. Pembakaran api fosil seperti arang batu dan petroleum oleh kilang, stesen jana kuasa dan kenderaan menyebabkan pembebasan gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan karbon dioksida ke atmosfera. Apa yang berlaku pada gas-gas tersebut di atmosfera? Gas-gas tersebut akan terlarut dalam wap air dan menghasilkan asid nitrik dan asid sulfurik. Wap air yang mengandungi asid ini akan membentuk awan dan apabila terpeluap, hujan akan turun sebagai hujan asid. Apakah pula kesan hujan asid kepada kita semua? Adakah ia akan memberikan kesan negatif atau kesan positif kepada kita? Pastinya akan memberikan kesan negatif kepada kita. Ini kerana ia akan menjejaskan kualiti air dan menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Cuba anda bayangkan jika hidupan akuatik seperti ikan pupus, pastinya tiada selera anda untuk menikmati ikan singgang untuk menyicah budu di waktu tengah hari. Selain itu, ia akan menyebabkan tanaman musnah serta tumbuh-tumbuhan juga musnah. Ia akan menyebabkan oksigen di bumi ini akan berkurangan. Di samping itu, ulam-ulaman juga tidak dapat dinikmati kerana tumbuh-tumbuhan musnah. Selain itu, ia akan melunturkan cat dan menghakis dinding bangunan. Akhir sekali, ia akan mengancam kesihatan manusia. Sebagai contoh, pelajar di Faris Petra, ketika mereka beriadah, hujan asid akan turun dengan mudah kerana sekolah tersebut sangat dekat dengan kawasan perkilangan. Ini akan menyebabkan asap dari kilang akan digerakkan oleh angin dan hujan tersebut jatuh ke dalam kawasan sekolah. Murid-murid yang terkena hujan asid itu akan mengalami sakit kepala dan sebagainya. Ayo kita menyambung perbincangan kita dengan fenomena kedua, iaitu fenomena jerebu. Jerebu yang kelihatan di ruang udara kita adalah disebabkan oleh zarah halus yang tidak nampak terampai di atmosfera dalam kepekatan yang tinggi. Apakah punca yang menyebabkan jerebu ini sebenarnya? Ia kerana letusan gunung berapi dari negara jiran seperti Indonesia, pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil dan pembakaran terbuka seperti sisa tumbuhan. Keempat-empat punca ini akan menyebabkan asap banyak terampai di atmosfera dan menyebabkan jerebu. Apakah pula kesan daripada jerebu ini? Sudah pasti, ia akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, ia akan menyebabkan jarak penglihatan kita berkurangan. Ini sangat berbahaya kepada pemandu jalan raya kerana apabila jarak penglihatan mereka berkurangan, ia akan menyebabkan mereka tidak akan nampak apa yang ada di depan dan merisikokan kemalangan. Selain itu, ia akan menyebabkan masalah kesihatan seperti masalah kulit, paru-paru dan mata. Selain itu, ia akan menyebabkan aktiviti pengangkutan terjejas. Hal ini kerana seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak nampak apa yang ada di depan kerana jarak penglihatan mereka berkurangan.
Berdasarkan perbincangan kita tadi, apakah yang anda boleh konklusikan? Apakah yang pandangan anda tentang perbincangan tadi? Siapa yang salah sebenarnya? Tepuk dada tanya, siapa yang salah? Pasti dada pun akan menjawab, kita yang salah, kerana kita penyebab fenomena ini berlaku. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mencegah fenomena ini. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.